Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5, Seksyen 9 untuk kursus penghayatan etika dan peradaban, kod khusus UQU 10702, dan hari ini kami akan membentangkan tajuk kami iaitu kepentingan kursus penghayatan etika dan peradaban di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Okey. Sebelum kami mula, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Okey, yang pertama, saya sebagai ketua, Muhammad Syahidian bin Sulaiman. Kemudian Mas Izzatul Mirah, Muhammad Nazri, Muhammad Amar, Muhammad Anik Haziq, Muhammad Akil Fahmiuddin, Muhammad Faris Edin, Muhammad Isa, Nur Adlin Sakinah dan juga Nur Elia Ayani. Okey. Terima kasih Saudara Syahir. Jadi saya Muhammad Isa bin Ismail akan mulakan pembentangan ini. Jadi kita mulakan dengan pengenalan. Okey, yang pertama adalah latar belakang kajian. Jadi untuk membangunkan tamadun dan negara bangsa, agama mengajar kita untuk beradab dan beretika. Disebabkan pemahaman terhadap etika dan budaya ini, pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM akan dapat membezakan antara nilai yang baik dan nilai yang buruk. Pelajar juga akan mempunyai perasaan yang mendalam tentang prinsip positif yang wujud dalam etika dan tamadun. Seterusnya, membolehkan pelajar memahami, menghayati dan mengamalkannya serta membolehkan mereka menjadi warga negara yang bermaklumat dan bertanggungjawab. Pelajar di UTHM juga akan memainkan peranan penting dalam menjalin interaksi yang bermanfaat dan berkekalan antara manusia, alam sekitar dan penciptanya. Seterusnya, kita beralih kepada pernyataan masalah. Pada musim pandemik yang melanda seluruh negara ini, pembelajaran secara atas talian telah dipraktikkan terutamanya bagi pelajar institusi pengajian tinggi bagi menggantikan pembelajaran secara bersemuka dan juga sebagai satu inisiatif untuk membendung penularan wabak COVID-19. Bagaimanapun, kaedah pembelajaran secara maya ini mempunyai beberapa keburukan iaitu pelajar tidak lagi dipantau oleh pensyarah. Oleh itu, pelajar bebas membuat apa sahaja walaupun pembelajaran secara atas talian sedang berlangsung. Kebanyakan pelajar juga tidak mengendahkan soalan yang diajukan oleh pensyarah kerana mereka menganggap pensyarah tersebut tidak akan tahu jika mereka berada di hadapan skrin ataupun tidak semasa sesi pembelajaran berlangsung. Perkara ini bercanggah dengan nilai etika yang perlu ada dalam diri para pelajar iaitu sentiasa hormat dan fokus apabila sesi pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini telah menunjukkan betapa pentingnya pembelajaran kursus penghayatan etika dan peradaban di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi bagi tujuan memupuk semula etika dan adab di kalangan mereka. Terusnya kita beralih kepada persoalan kajian. Antara persoalan kajian dapat disimpulkan dari latar belakang dan permasalahan kajian ialah yang pertama, apakah kepentingan kursus penghayatan etika dan peradaban di institusi pengajian tinggi di Malaysia? Yang kedua, apakah cabaran utama untuk memupuk nilai penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi di Malaysia? Dan yang ketiga adalah sejauh manakah tahap pelaksanaan kursus etika dan peradaban dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi di Malaysia? Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang hendak dicapai iaitu yang pertama adalah mengenal pasti kepentingan kursus penghayatan etika dan peradaban di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti cabaran utama untuk memupuk nilai penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan siswa di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Dan yang ketiga adalah menilai tahap pelaksanaan kursus etika dan peradaban dalam kalangan siswa di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Dan seterusnya adalah kepentingan kajian. Terdapat 2 kepentingan kajian iaitu untuk sumbangan akademik dan juga sumbangan pada universiti. Untuk sumbangan akademik, yang pertama adalah hasil kajian diharap akan membantu dan dapat digunakan bagi memperkukuhkan lagi kepentingan kursus penghayatan etika dan peradaban di institusi pengajian tinggi. Yang kedua adalah kajian ini akan menjadi rujukan akademik kepada pelajar dan bersyarah dalam kursus etika dan peradaban dalam kalangan siswa di institusi pengajian tinggi. Seterusnya, untuk sumbangan pada universiti, hasil kajian ini boleh memberi gambaran yang lebih jelas untuk membantu bagi meningkatkan nilai penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan siswa di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang kedua adalah hasil yang diperolehi diharap dapat membantu UTHM dalam mengenal pasti masalah yang timbul dalam menawarkan kursus kepada pelajar-pelajarnya. Sekian daripada saya. Baiklah, saya Mas Izzatul Mirah binti Masih Rasta dan saya akan membentangkan pengenalan untuk kajian literature. Berdasarkan permasalahan yang telah ditengahkan iaitu etika dan peradaban di institusi pengajian tinggi Malaysia, kebanyakan kajian yang dilakukan adalah berkaitan dengan konsep sumber, perspektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepada etika dan peradaban. Tetapi kajian ini penyuntikan ini lebih menekankan kepada kepentingan dan etika dan cabaran generasi muda pada zaman kini dalam mengaplikasi ataupun menghayati etika dan peradaban dalam diri masing-masing.
Dan kajian ini juga memandukan kepada maklumat-maklumat yang telah diperolehi melalui didik yang telah diedarkan kepada para pelajar Universiti Malaysia On. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menerangkan tentang etika. Istilah etika berasal dari perkataan Yunani, ethos. Ia membawa maksud tabiat, adat, akhlak, kepribadian dan juga watak. Menurut Hamzah Yaakob, perkataan ethos juga membawa maksud adat kebiasaan dan juga watak karakteristik. Etika dalam bahasa Inggeris iaitu ethic bermaksud moral, etika dan kesopanan. Ethics merujuk kepada prinsip moral, kesopanan dan pengetahuan etika. Menurut kamus lain, etik merujuk kepada sistem moral dan peraturan utama kelakuan, iaitu sistem prinsip moral, kod kelakuan dan ethics pula bermaksud sains yang memfokuskan kepada akhlak. Manakala, etika di dalam bahasa Melayu pula merujuk kepada kepercayaan atau persepsi terhadap suatu perkara sama ada benar, salah, baik atau buruk. Pada masa yang sama, menurut Kamus Dewan edisi ketiga, etika merujuk kepada ilmu yang berkaitan dengan prinsip moral atau etika yang dipegang oleh individu atau kumpulan. Etika dalam Islam pula sinonim dengan akhlak, di mana ia merujuk kepada nilai akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selain itu, ia juga merujuk kepada nilai-nilai baik. Dengan melakukannya, seseorang akan mendapat ganjaran pahala. Etika Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Contohnya, indeks untuk menentukan etika adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan bukannya akal semata-mata, yang membezakan etika Islam daripada etika dari perspektif Barat. Etika mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah deskriptif, yang di mana ia merupakan satu disiplin melibatkan sistem moral yang akan berbeza mengikut perbezaan individu, masa, lokasi dan keadaan. Seterusnya, etika normatif, iaitu menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang telah sedia ada. Seterusnya, peradaban. Istilah peradaban dari perspektif Islam dikaitkan dengan perkataan umran, adab dan dinun atau dainun. Umran membawa makna harta, kawasan yang didiami, berkembang, subur dan maju, perhimpunan, melawat dan hidup berpanjangan. Istilah adab pula merujuk pada jemputan ke suatu majlis. Perkataan dinun atau dainun pula membawa maksud kepatuhan dan penyerahan atau cara hidup dan pinjaman atau hakim atau pinjaman atau madinah. Peradaban di dalam bahasa Cina disebut sebagai wenming yang bererti cerah, terang atau bercahaya yang merujuk pada peradaban. Wen merujuk pada keindahan, kelembutan, keelokan atau budi pekerti, manakala Ming pula merujuk pada cahaya atau kecerahan. Istilah tersebut juga dikaitkan dengan amalan tradisi yang perlu dipraktikkan, pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang jelas dan bertutur secara terbuka. Daripada definisi ini dapat dikatakan bahawa bahasa Cina memberi penekanan kepada unsur-unsur yang baik, menghormati amalan tradisi dan bertindak secara tradisional. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Nur Adlin untuk meneruskan. Assalamualaikum, nama saya Nur Adlin Sakinah binti Zulkifli. Saya akan membentangkan tentang cabaran utama memupuk nilai penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang dilalui setiap mahasiswa seperti kebendaan, pemikiran, intelektual dan isu masalah etika dan peradaban lah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kunci utama yang tercetusnya cabaran ini. Contohnya, media massa. Media massa adalah saluran pendidikan tidak formal kepada mahasiswa dan kewujudan media sosial kini merupakan cabaran utama dalam kalangan mahasiswa kerana ianya telah digunakan secara amat meluas dalam masa kini. Media sosial yang popular seperti Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter dan TikTok telah digunakan secara meluas di negara ini. Jelas menunjukkan bahawa etika dan adab seseorang mahasiswa itu semakin merosot kerana terlalu lama bersama gadget dan terlibat dengan masalah pelanggaran disiplin di institusi pengajian tinggi. Kesannya dapat dilihat bahawa mahasiswa di sebahagian institusi pengajian tinggi menjadi pendukung kepada gaya hidup pestaria yang melampaui batas agama dan moral. Contoh lain adalah budaya asing ini melahirkan mahasiswa yang tidak mementingkan masa depan dan mereka hanya inginkan kesenangan tanpa memikirkan kekusutan tugasan-tugasan yang diberikan kepada tenaga pekerja
pengajar atau pensyarah. Budaya ini turut mempengaruhi penghakisan amalan sopan santun. Okey, kesimpulannya, mahasiswa mesti menghayati dengan lebih mendalam nilai khusus penghayatan etika dan peradaban yang dimasukkan sebagai subjek awam di institusi pengajian tinggi. Keseluruhannya, etika amat berkait rapat dengan adab seseorang, di mana etika adalah tingkah laku individu atau sesuatu perbuatan dan ianya dipengaruhi oleh adab, iaitu cara perilaku seseorang yang mampu menghakiskan kelakuan baik dan buruk. Dalam arti kata lain, etika dan adab juga adalah satu had akan setiap kelakuan dan penilaian yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang dibuat oleh undian majoriti. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita terus kepada slide yang seterusnya, iaitu slide metodologi kajian. Sebelum itu, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Hazri bin Muhammad Saidi, Demometrik AP 20008. Jadi, kita teruskan kepada 3.1, iaitu kaedah pembangunan borang kaji selidik. Kaedah yang digunakan pakai dalam melakukan pendidikan ini adalah dengan borang soal selidik, di mana borang ini disediakan dengan menggunakan platform atas talian, iaitu Google Form. Di dalam borang soal selidik ini mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dan di setiap bahagian tersebut mewakili tajuk yang berbeza. Bahagian A merupakan soalan berkaitan butiran asas responden seperti umur, fakulti, nama institusi dan lain-lain. Bahagian B pula ialah merupakan soalan berkaitan mengenal pasti kepentingan khusus penghayatan etika dan peradaban di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Dan bahagian yang terakhir adalah bahagian C. Ia bersoalankan tentang mengenal pasti cabaran utama memupuk nilai penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizudin bin Jasri. Saya akan membentangkan tentang kaedah pengumpulan maklumat berkaitan kajian penyelidikan ini dijalankan dengan kaedah perpustakaan. Kaedah perpustakaan ini juga dijalankan secara atas talian, bukan secara fizikal, di mana pengumpulan data berkaitan tajuk yang diberi diperolehi dengan artikel akhbar, buku dan juga lain-lain. Dari data yang diperolehi tersebut, terciptalah soalan-soalan yang digunakan dalam pembentukan borang soal selidik tersebut. Bagi khusus penghayatan etika dan peradaban, dia merupakan satu khusus yang baru dilancarkan. Saya ingin memitik konteks daripada perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, di mana isi dalam perkeliling tersebut menyatakan mesyuarat Jemaah Menteri bilangan 14/201 pada bertarikh 12 Jun 2019 telah memutuskan agar khusus falsafah dan isu semasa serta khusus penghayatan etika dan peradaban ditawarkan kepada semua pelajar di institusi pengajian tinggi sebagai khusus wajib. Penawaran khusus ini juga bertujuan memupuk penghayatan falsafah, nilai dan sejarah di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Penawaran kedua-dua khusus ini juga selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan objektif strategik 2.4 Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 yang mengesyorkan penawaran khusus mata pelajaran wajib yang menekankan kepada aspek hubungan antara manusia dan implikasi terhadap persekitaran. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilham Misbah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang bab 4, iaitu dapatan kajian. Dalam bab ini akan membincangkan dapatan kajian dan hasil analisis yang diperoleh melalui soal selidik yang telah dijalankan. Soal selidik yang dilakukan berkisar kepada kajian tentang kesan modernisasi ke atas hubungan kaum di Malaysia. Data ini juga dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari soal selidik yang telah diedarkan secara atas talian, iaitu melalui Google Form. Kesemua data yang diterima juga akan dianalisis dan dirumuskan dalam bentuk jadual, catapan atau histogram yang mengandungi kekerapan dan peratus. Seterusnya adalah analisis latar belakang responden. Dapatan hasil kajian ini menerangkan tentang latar belakang para responden yang diperoleh melalui soal selidik yang dikemukakan berdasarkan beberapa aspek yang dikelaskan, iaitu dari segi jantina, umur, bangsa dan pekerjaan. Latar belakang responden dapat dilihat melalui bahagian A, iaitu demografi. Seterusnya untuk bahagian A,
Keseluruhan bagi dapatan kajian ini terbagi kepada 4 bahagian, yang mana bahagian pertama meliputi soal berkaitan maklumat dari responden, dan responden ini dijalankan ke atas para pelajar dari serata universiti. Hal-hal berkaitan maklumat seperti jantina, umur, bangsa dan pekerjaan juga diambil kira untuk menunjukkan bahawa masalah berkaitan kajian yang dijalankan meliputi keseluruhan kaum, tak kira jantina ataupun umur. Kajian ini juga dijalankan menggunakan aplikasi daripada Google, iaitu Google Form, di mana aplikasi ini lebih mudah serta mempercepatkan proses untuk mendapatkan data berkenaan. Seterusnya, untuk bahagian yang pertama adalah dari segi jantina. Berdasarkan penyataan, berkemungkinan bahawa responden perempuan lebih berminat untuk menjawab soal kaji selidik yang dijalankan oleh kami berbanding dengan responden lelaki. Untuk bahagian umur pula, carta ini menunjukkan bahawa bilangan umur responden yang menjawab borang soal selidik ini. Had umur untuk menjawab soal selidik ini telah ditetapkan kepada minimum, iaitu 18 tahun hingga 30 tahun dan ke atas. Seterusnya adalah dari segi kaum. Kepelbagaian bangsa telah ditetapkan mengikut kaum dan kami mendapati bahawa jumlah majoriti responden ialah sebanyak 82.3% yang terdiri daripada kaum Melayu. Manakala jumlah minoriti pula adalah dalam kalangan kaum India, iaitu sebanyak 0% dan selebihnya adalah 14.6% terdiri daripada kaum Bumiputera dan Sabah Sarawak. Seterusnya adalah tahap pendidikan. Raja ini mencatatkan dapatan kajian demografi responden yang diperoleh dari aspek tahap pengajian, iaitu terdiri daripada tahap diploma, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Tujuan menganalisis dapatan kajian demografi responden dari segi tahap pendidikan adalah untuk memastikan bahawa setiap pandangan yang diperoleh terdiri daripada tahap pendidikan yang berbeza. Seterusnya adalah tahun pengajian. Pengkaji mendapati bahawa responden dalam kalangan tahun 2 paling ramai menjawab soal selidik ini dan berkemungkinan borang soal selidik ini banyak disebabkan dalam kalangan responden tahun 2. Manakala tahun 4 merupakan responden yang paling sedikit jumlahnya berbanding dengan tahun 1, 2 dan 3. Untuk bahagian B pula, untuk soalan pertama adalah mengenal pasti kepentingan khusus penghayatan etika dan peradaban di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Seramai 7 orang responden sangat tidak setuju, manakala sebanyak 5 orang daripada 97 orang responden telah berpendapat tidak pasti terhadap kepentingan khusus penghayatan etika dan peradaban kepada mahasiswa. Seramai 4 orang daripada 97 orang responden telah berpendapat tidak setuju, iaitu mencapai peratus terendah sebanyak 41% daripada keseluruhan. Manakala seramai 55 orang responden berpendapat sangat setuju terhadap kepentingan khusus penghayatan etika dan peradaban kepada mahasiswa. Seterusnya, untuk soalan kedua adalah saya merasakan khusus ini membolehkan saya mengetahui dan memahami konsep asas etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat yang pelbagai. Terdapat 7 orang responden berpendapat tidak setuju, manakala 8 orang responden daripada 97 dengan peratus 82% berpendapat tidak pasti. Manakala terdapat seramai 24 orang responden, iaitu seramai 24.7% berpendapat setuju terhadap khusus ini. Seterusnya, seramai 4 orang daripada 97 dengan peratus 41% berpendapat sangat tidak setuju dan telah mencapai rekod terendah di sebalik bilangan responden yang berpendapat sangat setuju telah mencapai bilangan tertinggi, iaitu 54 orang responden daripada keseluruhan. Sekian, terima kasih. Seterusnya soalan ketiga. Saya merasakan bahawa kandungan khusus ini memberikan kesan dan membentuk nilai moral yang baik dalam diri saya. Seramai 10 orang responden daripada 97 orang responden berpandangan sangat tidak setuju walau bagaimanapun terdapat 7 orang responden dengan peratusan 7.2%. Berpandangan tidak pasti serta 29 orang responden bersamaan peratusan 29.9% berpendapat setuju terhadap kandungan khusus ini. Bilangan responden yang tertinggi adalah sangat setuju dengan pencapaian 50 orang responden bersamaan dengan peratusan 51.5 daripada keseluruhan. Manakala pencapaian terendah adalah seramai 1 orang responden. Okey, seterusnya. Soalan 4, saya merasakan bahawa kursus ini sangat sesuai untuk dipelajari kerana berkaitan dengan isu-isu semasa. Berdasarkan rajah tersebut, seramai 8 orang responden daripada keseluruhan 97 orang
berpendapat sangat tidak setuju, manakala 9 orang responden berpandangan tidak pasti terhadap kursus ini. Selanjutnya, 25 orang responden daripada 97 orang responden berpendapat setuju terhadap kesan tersebut, seramai 5 orang responden sahaja daripada keseluruhan responden berpendapat tidak setuju merupakan pencapaian terendah dalam isu kursus ini sangat sesuai untuk dipelajari. Dan sebaliknya pula, pada respons sangat setuju, seramai 50 orang responden dengan peratusan 51.5% telah mencapai pencapaian tertinggi. Seterusnya, soalan 5. Saya merasakan bahawa kursus ini menjadikan saya lebih beretika berbanding sebelum ini. 5 responden telah memilih sangat tidak bersetuju. Seterusnya, 6 responden memilih tidak bersetuju. 16 responden pula memilih tidak tahu. 28 orang responden telah memilih bersetuju. 42 orang responden lagi telah memilih sangat bersetuju. Soalan nombor 6. Saya merasakan bahawa kursus ini dapat meningkatkan jati diri saya. 5 orang responden telah memilih sangat tidak bersetuju. Seterusnya, 8 orang responden memilih tidak bersetuju. 17 orang responden pula memilih tidak tahu. 23 orang responden telah memilih bersetuju, manakala 44 orang responden lagi memilih sangat bersetuju. Dan soalan terakhir untuk bahagian B, saya merasakan bahawa kursus ini dapat memupukkan perasaan bangga dalam diri saya sebagai rakyat Malaysia. Seramai 6 orang responden telah memilih sangat tidak bersetuju. 6 responden lagi memilih tidak bersetuju, dan seterusnya 9 responden pula memilih tidak tahu. 25 orang responden telah memilih bersetuju, dan terakhir 51 orang responden lagi memilih sangat bersetuju. Untuk bahagian C pula, soalan pertama mengenai media masa mempengaruhi etika mahasiswa. Berdasarkan catatan tersebut, terdapat 60 orang yang menjawab sangat setuju dan 22 jumlah orang bagi yang menjawab setuju. Bagi yang menjawab tidak pasti hanya mencatat 2 orang, dan seterusnya 5 orang yang menjawab tidak setuju, dan akhir sekali 8 orang yang menjawab soalan selidik ini. Okay, soalan seterusnya. Soalan nombor 2 adalah latar belakang mahasiswa seperti latar pendidikan dan sosial memainkan peranan dalam mempengaruhi etika mahasiswa. Berdasarkan raja di atas, seramai 7 orang responden sangat tidak setuju, manakala sebanyak 12 orang daripada 97 orang responden berpendapat tidak pasti terhadap latar belakang mahasiswa seperti latar pendidikan dan sosial memainkan peranan dalam mempengaruhi etika mahasiswa. Dan seterusnya 31 orang menjawab setuju. Selain itu, seramai 6 orang daripada 97 orang responden telah berpendapat tidak setuju, iaitu mencapai peratusan terendah daripada keseluruhan. Walau bagaimanapun, terdapat seramai 41 orang responden tak berpendapat sangat setuju terhadap latar belakang mahasiswa yang mempengaruhi etika mahasiswa. Okay, soalan nombor 3. Fahaman politik yang berbeza dalam diri mahasiswa memainkan peranan dalam mempengaruhi etika mahasiswa. Berdasarkan dalam catatan tersebut, mencatat seramai 5 orang yang menjawab sangat tidak setuju dan 10 orang menjawab tidak setuju. Bagi yang menjawab tidak pasti pula hanya mencatat 13 orang, manakala jawapan setuju merekodkan seramai 26 orang. Dan 43 jumlah orang responden yang menjawab sangat setuju. Itu soalan seterusnya, soalan 4. Kekurangan semangat patriotisme dalam diri mahasiswa memainkan peranan dalam mempengaruhi etika mahasiswa. Berdasarkan raja di atas, statistik responden bagi persoalan kekurangan semangat patriotisme dalam diri mahasiswa memainkan peranan dalam mempengaruhi etika mahasiswa. Seramai 7 orang responden telah memilih sangat tidak setuju, manakala 10 orang responden memilih tidak bersetuju dan juga tidak pasti. 31 orang responden pula memilih setuju, walau bagaimanapun seramai 39 orang responden telah memilih sangat setuju. Okay, soalan seterusnya, soalan kelima, budaya asing mempengaruhi etika mahasiswa. Berdasarkan raja di atas, seramai 7 orang responden sangat tidak bersetuju, manakala sebanyak 9 orang daripada 97 orang responden telah berpendapat tidak pasti bahawa budaya mempengaruhi etika mahasiswa, serta seramai 34 orang menjawab setuju. Selain itu, seramai 6 orang daripada 97 orang responden telah berpendapat tidak setuju, mencapai peratusan terendah daripada keseluruhan. Walau bagaimanapun, 41 orang responden berpendapat sangat setuju. Soalan ke-6, iaitu pengaruh rakan sebaya mempengaruhi etika mahasiswa. Berdasar dalam catatan tersebut, mencatat seramai 49 orang jumlah yang menjawab sangat setuju, iaitu jumlah paling tinggi, dan 29 orang yang menjawab setuju. Bagi yang menjawab tidak pasti pula hanya mencatat 6 orang,
dan yang setuju mencatat 4 orang, manakala yang sangat tidak setuju direkodkan 9 orang daripada 97 orang. Dan soalan terakhir untuk bahagian C adalah kekurangan kefahaman berkaitan dengan budaya bangsa dalam diri mahasiswa mempengaruhi etika mahasiswa. Seramai 6 orang yang menjawab tidak setuju, sangat tidak setuju dan tidak pasti, manakala jawapan setuju merekodkan 34 orang, dan selain itu jumlah yang terbanyak direkodkan adalah 45 orang yang menjawab sangat setuju daripada 97 orang. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akir dan saya keterangkan untuk bahagian D. So untuk bahagian D, persoalan pertama, kursus penghayatan etika dan peradaban yang diajarkan sebanyak 2 jam kredit adalah mencukupi. 10 daripada 97 responden memilih sangat tidak setuju, 9 responden pula mengatakan mereka tidak pasti, 4 responden memilih tidak setuju, 20 responden mengatakan mereka setuju dan 54 responden mengatakan mereka sangat setuju. Untuk persoalan kedua, pelaksanaan kursus ini memberikan impak yang positif kepada etika dan jati diri mahasiswa. 3 responden memilih tidak setuju, 7 responden memilih sangat tidak setuju, 12 responden telah menyatakan tidak pasti, 33 responden memilih setuju dan 42 responden memilih sangat setuju. Untuk persoalan yang ketiga, pelaksanaan kursus ini menjadikan mahasiswa mampu untuk menganalisis dan membuat keputusan ke atas masalah etika yang dihadapinya. 4 orang responden telah memilih sangat tidak setuju, 8 orang responden memilih tidak setuju, 11 orang responden pula tidak tahu, 33 responden berasa setuju dan 41 responden memilih sangat setuju. Untuk persoalan keempat, pelaksanaan kursus ini menjadikan mahasiswa mengamalkan sikap beretika di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Sangat tidak setuju telah mendapat peratusan terendah iaitu hanya 6 responden. Nilai kedua terendah ialah seramai 7 orang responden untuk jawapan tidak setuju dan 10 orang responden telah memilih tidak tahu. Nilai yang paling tinggi ialah jawapan sangat setuju iaitu seramai 45 orang responden dan nilai kedua tertinggi adalah 29 responden bagi jawapan bersetuju. Bagi soalan yang kelima, pelaksanaan kursus ini menjadikan mahasiswa berani untuk mengutarakan isu-isu berkaitan etika dengan yakin. 6 orang responden telah memilih sangat tidak setuju, 5 orang responden memilih tidak setuju, 14 responden pula menyatakan mereka tidak tahu, dan nilai responden yang bersetuju adalah tinggi iaitu sebanyak 31 responden. Dan nilai yang paling tinggi ialah 41 responden memilih sangat bersetuju. Untuk persoalan yang keenam, pelaksanaan kursus ini membuatkan mahasiswa lebih mengetahui tentang peradaban terdahulu. Nilai terendah adalah sebanyak 5 orang responden memilih tidak setuju dan 7 responden memilih sangat tidak setuju, 11 responden pula memilih mereka tidak tahu dan rata-rata responden memilih setuju iaitu dengan nilai sebanyak 27 responden. 47 responden pula memilih sangat bersetuju. Bagi soalan yang terakhir untuk bahagian D ialah pelaksanaan kursus ini menjadikan mahasiswa mengamalkan etika yang baik ketika berinteraksi dengan pensyarah dan juga rakan tidak kira secara atas talian ataupun bersemuka. Nilai terendah adalah 5 responden iaitu bagi jawapan tidak tahu dan 6 responden bagi kedua-dua sangat tidak setuju dan tidak bersetuju. 30 responden lagi telah memilih bersetuju dan 50 responden lagi memilih sangat bersetuju. Itu saja dari saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazri. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Kursus penghayatan etika dan peradaban di institusi pengajian tinggi ini amatlah penting kepada para pelajar. Pemahaman pelajar terhadap etika dan budaya ini dapat membezakan antara nilai yang baik dan nilai yang buruk. Selain itu, pelajar juga dapat mempunyai perasaan dalaman tentang prinsip positif yang wujud dalam etika dan peradaban. Tambahan lagi, pelajar dapat membentuk jati diri dalam kalangan diri pelajar untuk memiliki personaliti yang terbaik. Secara keseluruhannya, nilai etika dan peradaban yang sedia ada seharusnya dipupuk dan dipupukan dalam kalangan pelajar untuk mencapai pembangunan yang bererti bagi mencerminkan tingginya peradaban seseorang pelajar itu. Seterusnya, pelajar juga harus ditegaskan bahawa penerapan nilai etika dan peradaban perlu dilaksanakan untuk memberi kesedaran kepada pembangunan masyarakat sivil. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan yang pertama adalah cadangan kepada pelajar. Pelajar perlu menjaga, mematuhi dan mempraktikkan etika dan peradaban. Yang kedua, pelajar perlu bijak dalam menggunakan media massa dan perlu berhati-hati supaya tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh budaya asing. Cadangan yang kedua adalah cadangan kepada ibu bapa, iaitu etika dan peradaban ini perlu dibentuk dari kecil. Seterusnya, ibu bapa juga boleh menghantar anak-anak mereka ke kem-kem motivasi. Cadangan yang ketiga adalah cadangan kepada kerajaan.
Kerajaan dan pihak universiti perlulah memperbanyakkan adakan program-program tentang etika dan peradaban. Kerajaan dan pihak universiti, terutamanya pihak media, perlu menyebarkan kepentingan khusus etika dan peradaban ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.